Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣圣名讲道。 Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Pahlawan-Pahlawan Daud, Teladan Iman dan Keberanian. 今天的主题就是大卫的勇士，就是信心与勇气的典范。 Dengan segala kerendahan hati, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan untuk pertumbuhan iman dan kerohanian kita. 我们以谦卑的心要互相学习。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali jika kita membaca tentang kisah Raja Daud, 如果我们常常看大卫的故事， kita melihat dia sebagai sosok orang yang hebat, 我们看他是好像很了不起的人， seorang raja dan seorang pemimpin, 是一个国王， dan juga hamba Tuhan yang luar biasa serta kekuasaannya besar. 也是很了不起的仆人。 Mari kita buka dari kitab 1 Tawarik 11 ayat 9. 请看那个历代之上11章9节。 1 Tawarik 11 ayat 9. Saya akan bacakan. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Dikatakan, mengapa kekuasaan Daud semakin lama semakin besar? 为什么大卫的权力日渐强盛？ Karena Tuhan menyertainya. 因为主与他同在。 Tuhan tidak lagi menyertai Saul, 主没有与扫罗同在， tapi Tuhan menyertai Daud karena dia percaya dan menjalankan segala perintah ketetapan Tuhan. 主与大卫同在，因为他遵守神的律例。 Tapi tidak demikian dengan yang namanya Saul. 但是扫罗并不是这样， Saul ini adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. 扫罗是神被拣选的国王。 Tuhan membuat dia banyak memenangkan pertempuran, semua karena anugerah Tuhan. 他使他赢得很多胜利，都是因为神的恩典。 Namun dia menjadi sombong dan tidak lagi mau mengikuti perintah Tuhan. 但是他变成很骄傲，不要遵守神的命令。 Tuhan telah memberikan banyak kesempatan kepada Saul, tapi dia tidak mengambil kesempatan itu. 主耶稣已经给他很多机会，但是扫罗没有把握。 Sehingga Tuhan menghukumnya. 所以呢，主耶稣惩罚他。 Kita baca dari 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. 请看历代志上10章， 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 历 14. 代志上10章13节到14节。 Saya akan bacakan ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Dikatakan karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. 在这儿说，就是因为扫罗没有遵守神的命， Maka Tuhan membunuhnya dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud. 所以呢，主杀了他，把他的那个王位交给大卫。 Walaupun Saul sudah mati, namun para pengikutnya masih ada. 虽然扫罗已经死了，但是跟随他的人还活着， Kekuasaannya masih terlihat di dalam kerajaan. 他的势力在那个他的国还是可以看得出来。 Sehingga sangat sulit bagi Daud untuk membangun kerajaannya. 所以对大卫来说，要建筑他的国是很难的。 Firman Tuhan pada sore hari ini 今天下午的道 mengingatkan kita bahwa di balik Daud ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk berdiri bersama dia. 提醒我们，在大卫的身后有主耶稣已经安排有几个人跟他站在一起。 Alkitab menyebut mereka sebagai pahlawan
pahlawan Daud yang dengan sepenuh hati menguatkan pemerintahannya. 圣经告诉我们，那个就是大卫的勇士。 Tuhan menghadirkan orang-orang yang setia, 主耶稣给大卫就是很忠心的人， yang berani untuk siap berjuang, 很勇敢的为大卫战斗， mendukung dan berdiri teguh demi rencana Allah. 为那个主的计划就支持大卫。 Mereka bukan hanya kuat secara fisik, 他们不仅身体很强健， tapi punya kesetiaan, 但是也有忠心， punya keberanian, 有勇敢， dan punya iman kepada Tuhan. 也有信心。 Daud mempunyai para pahlawan-pahlawan yang membantunya mendirikan kerajaannya. 大卫有几个战士帮他建立他的国度。 Tuhan menyertai, melindungi, dan memimpin Daud sehingga seluruh Israel bersatu. 主耶稣与他同在，带领他，所以以色列人全会 Kita buka dari 1 Tawarik 11 ayat 10. 请看历代志上， 1 Tawarik 11 ayat 10. 历代志上11章10节。 Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Daud, dia bukan seorang pangeran. 大卫他不是一个太子， Dia bukan seorang putra mahkota. 他不是王子， Tapi dia adalah seorang gembala. 他是一个牧羊人。 Namun atas pengaturan Tuhan, 但是因为神的安排， hanya dalam satu malam, 一夜之间， dia yang bukan siapa-siapa menjadi terkenal. 他本来不是什么人，就变成很有名的人。 Dia berhasil melawan dan mengalahkan Goliat. 他击败了歌利亚。 Daud gak pernah bermimpi 大卫从来没有想过， bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang asisten raja, begitu dekat dengan raja. 有一天他会成为那个国王的助手，如此接近国王。 Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat Daud. 但是神为大卫预备了美好的计划， Dia akan menjadi raja Israel. 他将成为以色列人的国王。 Ya, Saul sangat tidak suka akan hal ini. 扫罗非常嫉妒大卫， Ia iri hati kepada Daud. 他嫉妒大卫， Ia mau membunuh Daud. Dia tidak akan membiarkan Daud itu menggantikan dia menjadi seorang raja. 他想杀了大卫，他不想大卫取代他变成那个国王。 Dan ini membuat Daud dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. 这使大卫从一个地方跑到一个地方。 Bayangkan pagi malam gak bisa tidur dengan nyenyak. 我们想象一下，从早上到晚上一直睡不着， Betapa lelahnya harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 要从一个地方搬到一个地方，一定是那么累。 Mau pejamkan mata aja rasanya susah. 要闭上眼睛也是很困难。 Takut kalau tidur nyenyak, tiba-tiba ada musuh yang menyergap, menangkapnya, dan membunuhnya. 怕如果他睡着了，等一下有敌人抓住他，杀了他。 Apakah dari kita ada yang pernah mengalami seperti ini? 我们有没有经历过这件事？ Rasa-rasanya tidak ya. 好像是没有。 Saat Daud melarikan diri dari kejaran Saul, 当大卫从扫罗的追杀逃了， banyak orang-orang yang datang kepadanya. 有很多人来到他的面前。 Orang-orang ini bukanlah orang-orang yang terkenal di negeri itu. 这些人不是很有名的人。 Kita buka dari 1 Samuel 22, 请看撒母耳记上22章 ayat 1 sampai 2.
1节到2节， Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel 我们一起 22 念。 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud tidak mengumpulkan orang-orang ini lalu dibikin jadi pasukan yang besar untuk memberontak kepada Saul. 大卫没有召集这些人，然后组建这个军队反抗扫罗。 Tapi orang-orang ini mendengar Daud. 但是这些人听说了大卫的事儿， Ini loh Daud yang mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. 这就是大卫那个击败了歌利亚，就是因为神的帮助。 Namun dia dikejar dan mau dibunuh oleh Saul. 但是被扫罗追杀了， Mereka datang menemuinya. 他们就来见大卫。 Mereka ini adalah orang-orang yang punya masalah di dalam kehidupannya. 这些人都在他们的生活当中有很多问题， Mungkin hutang piutang, 有债的， masalah keuangan, 可能经济也是有困难 masalah 的， keluarga, 家庭有 nggak 问题 punya 的， rumah, 无家可归的， nggak tahu mau kemana, 不知道要去哪儿， serta tidak ada masyarakat yang mau menerima mereka. 没有社会愿意接纳他们。 Mereka pergi ke Daud, tapi Daud tidak mengusir mereka. Daud menerima mereka. 他们去见大卫，但是大卫没有把他们赶走，而且收留他们。 Daud juga nggak tahu kan mau kemana, jadi mereka pergi bersama-sama. 大卫也不知道要去哪儿，所以他们一起去。 Daud menjadi pemimpin mereka dan jumlah mereka ada 400 orang. 大卫成为了他们的领袖，所以他们一共有400个人。 Mereka ini bukan tentara, 他们不是士兵， tapi karena mereka berkumpul bersama-sama serta Daud menerima mereka. 那是因为他们聚集在一起，而且大卫也收留了他们， Sehingga mereka menjadi setia kepada Daud. 他们就向那个大卫忠心耿耿， Bahkan ikut Daud sampai akhir dan menjadi tentara yang luar biasa. 最终就是成为了杰出的那个战士。 Mereka menjadi tentara yang rendah hati, 他们成为了谦虚的士兵。 yang awalnya tidak punya latar belakang apa-apa, 起初他们没有什么背景， bukan siapa-siapa. 他们默默无闻， Latar belakang militer juga enggak. 他们没有任何那个婚事背景。 Mereka bisa saja berakhir di jalanan menjadi pengemis, menjadi kriminalitas jika Daud tidak menerima mereka. 如果大卫没有收留他们，可能是他们会变成乞丐或者罪犯。 Saudara terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pada hari ini 今天 janganlah memandang rendah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita atau ada di dalam kehidupan kita. 我们不要轻视主耶稣给我们安排在我们的周围。 Walaupun itu mungkin pengemis, orang yang gak punya tempat tinggal, bangkrut lalu meminta pertolongan kepada kita. 其实是他们是乞丐，无家可归者，破产者，然后向我们求，让我们帮助他。 Kita nggak tahu, mungkin saja suatu hari mereka-merekalah yang akan menolong kita. 我们不知道，可能有一天是他们会帮助我们的。 Kita mungkin nggak tahu potensi apa yang ada di dalam diri mereka, seperti para pahlawan-pahlawan Daud ini. 我们可能不知道他们身上隐藏着什么潜力，就是好像大卫的勇士。 Saat Daud menerima mereka, mereka itu bukan tentara,
tapi akhirnya mereka semua menjadi seorang prajurit pahlawan yang begitu luar biasa. 当大卫收留他们的时候，他们并不是士兵，但是后来呢，他们就变成一个很杰出的士兵。 Alkitab mencatat keberanian mereka. Dan mengapa Alkitab mencatatkan hal ini? 圣经记载了他们的勇敢，为什么圣经记载他们这一些呢？ Supaya kita bisa melihat, mencontoh apa yang mereka lakukan. 所以呢，我们可以效法他们。 Tanpa sekelompok ini, Daud tidak akan menjadi raja. Karena tidak mungkin bisa berbuat banyak jika hanya sendirian. 如果没有这群人，那个大卫可能不会成为国王，因为他一个人也不能做什么。 Jadi jangan pandang rendah orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita pikir, ini orang gak ada gunanya buat hidup saya. 所以我们不要看不起我们周围的人，可能有时候我们会觉得我们那些人可能对我们没有什么好处。 Mungkin saja Tuhan mengirim mereka untuk membantu kita di masa depan. Kita kan gak pernah tahu akan hal ini. 也许主差遣他们会在未来帮助我们，我们也不会知道的。 Begitu juga di dalam kerajaan Allah. Dibutuhkan banyak para prajurit seperti prajurit Daud. 同样，在神的国度里，也需要很多士兵，好像大卫需要很多士兵。 Tidak cukup hanya dengan menjadi percaya, tapi kita harus berdoa dan memohon bantuan Tuhan agar kita dapat menjadi seorang prajurit Tuhan. 仅仅相信是不够的，但是我们必须向主耶稣祷告。 Dalam melakukan kegiatan penginjilan, kita membutuhkan banyak arahan dan bimbingan dari Tuhan. 在传福音做工的时候，我们需要主的指引和主的引导。 Memang Tuhan yang memimpin. 神引导我们， Tapi Tuhan juga mau para prajuritnya itu berdiri tegap dan berperang. 但是神也希望他的那个战士也坚定不移的战斗。 Bukan berarti tanpa kita manusia, Tuhan tidak akan dapat melakukan pekerjaannya. 意思是，如果没有我们，神不是不能做这件事。 Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin membagi kemuliaannya dengan kita semua. 神希望我们参与工作，因为神希望他要跟我们分享他的荣耀。 Bapa di sorga ingin mendirikan kerajaan sorga bersama anak-anaknya. Inilah hubungan antara ayah dan anak. 我们的天父渴望与他们的儿女们一起建立天国，这就是天父和子女的关系。 Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi percaya. 神叫我们不是只有为了相信， Tapi supaya kita dapat bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk mendirikan kerajaan surga. 但是他要我们和他同工，建立天国。 Puji Tuhan, hari Kamis kemarin malam sudah dilakukan kegiatan kelas penginjilan yang diikuti oleh 33 orang. 感谢主，星期四晚上已经开始有那个传福音的班，参加的人有30个人。 Kalau kita melihat jumlah ini dan bandingkan dengan jemaat Jakarta, nggak Ruko. sampai 1%. 如果我们看这个数字，跟我们这个教会的信徒相比的话，不到1%。 Hari ini tanyakan pada diri kita masing-masing. 现在我们要问自己， Sampai di tahap mana kita melakukan kegiatan penginjilan? 我们已经传福音的到哪一步了？ Apakah di tahun ini kita punya tekad berperang dalam penginjilan bersama Tuhan? 我们是否有决心要跟主耶稣一起战斗？ Apakah kita bersedia membangun kerajaan Tuhan di bumi ini? 我们是否愿意建立在这个世界上那个神的天国？ Jadi siapakah yang bersedia? Atau kita katakan kepada Tuhan, Duh Tuhan cari aja dah orang lain, gak usah saya.
谁愿意呢？还是我们向主耶稣说：“不要我啦，你叫别人吧。” Ketika Tuhan bertanya siapa yang ingin diutus, jawabannya bukan malaikat. 当主耶稣问谁要被差遣呢？他的答案不是天使， Tapi Tuhan ingin kita anak-anaknya yang mengambil tanggung jawab ini dan menjalankan dengan sukarela. 但是主耶稣希望我们就是他的儿女，就心甘情愿的要承担这份责任。 Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? 我们是否真的爱主耶稣呢？ Tanyakan dan renungkan. 我们问我们自己， Di dalam kerajaan Allah dibutuhkan banyak pekerjaan. 在神的国度里有许多工作，需要许多工人。 Jadi saat Tuhan bertanya, siapa yang kuutus? Siapa yang mau menerimanya? Kira-kira jawaban kita apa? 所以呢，当主问我可以差遣谁呢？那我们的答案是如何呢？ Saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita semua harus mengerti kehendak Bapa. 我们要明白神的旨意。 Tuhan sudah memberikan kita talenta, kemampuan. 主赐给我们才能和能力， Tetapi kemampuan talenta yang diberikan ini bukan hanya kita gunakan di kehidupan masyarakat kita supaya kita jadi terkenal. 但是他给我们的才能和能力，不是只有在社会生活中我们运用的。 Benarkah talenta dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan hanya kita gunakan untuk di dunia ini saja? Maksudnya untuk pekerjaan-pekerjaan dunia? 神赐给我们才能和能力，我们是否只能在这个世界上运用的，就是为了在世界上的工作？ Kita seharusnya menggunakan ini untuk mendirikan kerajaan Allah. 我们应该用这些才能，就是为了建立建立主在天上的国度。 Maka daripada itu kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kita akan melihat apa yang dinasihati oleh Rasul Petrus kepada kita semua. 请看彼得前书4章10节到11节， Kita akan baca bersama-sama. 我们一起念。 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 彼得前书4章10节到11节， Ayat 10. 10节。 Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab mengatakan harus melayani seorang akan yang lain. 圣经说你们要彼此服侍， Melayani sesuai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. 就是按着神所赐的能力服侍。 Jika kita punya keinginan dan hati yang sungguh-sungguh, maka kita akan dapat mengerjakannya. 如果我们有真心，一定能做到。 Kita akan baca di 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. 请看彼得前书第4章 Kita akan baca 2节到3节，我们一起念。 Ayat 2. 第2节， Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Firman Tuhan katakan dengan jelas. 神的道是如此清楚的说， Kita harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. 我们必须遵行神的旨意。 Kita harus melakukan dengan jujur dan hati yang sukarela. 我们必须很诚实的心甘情愿的去做， serta mengambil bagian dalam mendirikan kerajaan Allah. 并参与建立神的国度。 Sehingga saat Tuhan Yesus, Gembala Agung kita yang datang kembali untuk kedua kalinya,
这样，当我们的大牧职在第二次来时， kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan pudar. 我们就会获得永不衰残的荣耀的冠冕。 Di dalam kerajaan Kristus ada nama-nama kita seperti nama para pahlawan Daud ini. 在基督的国度里有我们的名字，就是好像大卫的战士、勇 Ini 士。 akan kita dapatkan kalau kita mengambil bagian dalam pendirian kerajaan Allah. 我们能获得，如果我们参与建立神的国度。 Kita akan sama-sama belajar dari para pahlawan Daud ini. 我们要从大卫的勇士一起学习。 Kita buka kembali dari 1 Tawarik 11 ayat 11 sampai 14, kita akan baca bergantian. 请看历代志上11章11节到14节。 1 Tawarik 11 ayat 11 sampai 14, kita akan baca bergantian. 历代志上11章11节到14节，我们轮流读。 Ganjil saya, genap Bapak Ibu dan Saudara seiman. 奇数是我，偶数是你们。 Ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 12. 12章12节。 13. Ia 13 ada bersama-sama 13 Daud di Pasdamim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah, ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. 14. 14节。 Disebutkan ada 2 nama para pahlawan Daud yang sangat mengagumkan. 在这里有2位那个令人印象深刻的。 Yang pertama yaitu Yasoban bin Hakmoni. 第一就是亚格摩尼的儿子亚硕班。 Kita lihat keberaniannya. 我们看他的勇敢呢， Dia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 他一时举枪杀了300人。 Dia punya keberanian tidak takut menghadapi kematian. 他很勇敢，不怕死亡。 Kita punya gak ya keberanian seperti itu? 我们有这样的勇气吗？ Ya kalau 1 lawan 1 oke lah. 如果1个对1个可能可以， Tapi kalau 1 lawan 300 orang sekaligus. 但是如果面对300个人呢？ Kita mungkin saat itu akan melarikan diri ya. Keberanian kita udah ciut gitu ya. Tetapi Yasobam, dia menghadapi 300 orang ini dan mereka semua dikalahkannya. 我们当时可能会逃跑，失去了勇气了。但是这个亚硕班呢，他却很勇敢的面对这300个人。 Kita harus punya keberanian seperti ini. 我们也要有这样的勇敢， Tapi ada satu hal yang harus kita takuti. 但是我们要怕一件事， Yaitu kalau Tuhan tidak ada lagi bersama dengan kita. 如果主没有与我们同在， Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. 如果主与我们同在， Berapapun jumlah musuh. 无论敌人有多少， Kita akan dimenangkan terlebih di dalam kebenaran. 我们终将必得胜，尤其是在真理的道路上。 Perenungannya, apakah kita mampu bertahan dalam kebenaran Tuhan? 但是我们是否能在主的真理坚持到底呢？ Saat ini ya berita-berita yang tidak benar yaitu mudah tersebar ya seperti rumor, hoax gitu ya ataupun fakta. 如今呢，消息呢传播迅速，无论是谣言或者呢骗局还是事实。 Hanya dengan satu telunjuk kita tinggal klik di medsos kita, di status WA kita itu akan tersebar. 只需要动我们的手指，那这条消息很快就传播了。 Apa itu rumor? 那个谣言是什么呀？ Rumor adalah salah satu fenomena sosial di mana berita atau komentar
它就是一种社会现象，这同一条新闻或评论， yang sama menyebar dalam skala besar 就是大规模的扩散， dan dalam waktu singkat melalui rantai komunikasi. 就是通过那个传播链就迅速的扩散。 Tapi rumor-rumor ini belum tentu benar. 但是这些流言并非是属实。 Ada sebuah tren baru muncul di TikTok tahun lalu. 最近呢，抖音呢出现了一种新的潮流。 Tren ini viral dengan tagar Rapture. 这种潮流呢，以rapture 为标签的那个爆红。 Rapture ini berkaitan dengan keyakinan sejumlah orang bahwa pada akhir zaman itu sudah dekat dan Tuhan akan datang dengan segera kedua kalinya di bumi ini. 一些人相信末日临近，他们相信主耶稣快要来到这个世界了。 Kehebohan ini disampaikan oleh seorang pendeta dari benua Afrika. 这个呢，被那个一个传道说的， Dalam sebuah wawancara di televisi, 在电视里的采访， pendeta ini mengklaim kalau dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan Yesus. 这位传道说他好像有异象了。 Dia kasih tahu nih dalam penglihatan ini, dia mengklaim rapture ini akan terjadi pada tanggal 23 atau 24 September 2025. Kita tahu ini tidak terjadi. 他说在2025年9月23日或者24日会那个发生了， 但是我们知道没有并没有发生。 Tapi pada saat itu kita lihat bagaimana reaksi para pengguna TikTok. 抖音用户对这些消息呢有什么反应？ Yang ini membuahkan hasil 300.000 unggahan soal rapture ini. 至少有30万就有关于这个末日审判的帖子。 Bahkan sampai ada yang menjual barang-barangnya karena yakin, oh udah lama, nggak bakal lama dah tinggal di bumi ini. 甚至有人出售了他所有的财产，因为他觉得他不会在这个世界活着太久了。 Saat kita mendengar rumor yang berhubungan dengan kebenaran, apakah di dalam hati kita muncul keraguan akan kebenaran yang kita percayai? 当我们听到这些谣言与真理是有相关的，我们是否怀疑自己所那个相信的真理呢？ Seperti tentang perpuluhan. 就是好像1/10。 Ada ajaran dari denominasi lain yang menekankan dan mengajarkan bahwa persembahan perpuluhan di perjanjian baru itu didasarkan pada kasih, sukacita, dan kerelaan hati, bukan paksaan hukum Taurat. 别的教会教他们的信徒，就是如果你要奉献那个1/10，就因为你爱，然后就你是很甘心的，不是因为是是从那个神的命令。 Jadi perpuluhan tuh nggak wajib hukumnya ya, nggak perlu kasih 10% deh buat Tuhan. Yang penting sesuai kemampuan dan kerelaan hati. Benarkah demikian? 他的意思就是我们不必要奉献1/10，但是我们是我们自己的心甘情愿的。 Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ingat, uang dan harta yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Itu milik Tuhan. 我们所得来的钱都是从主耶稣给我们的， Jadi jangan main hitung-hitungan sama Tuhan. 所以不要跟主耶稣算。 Tuhan cuma mau lihat kita ini mau taat atau tidak. 主耶稣要看我们是要遵守他的命令还是没有。 Kita sendiri yang akan repot kalau Tuhan yang main hitung-hitungan sama kita. 如果主耶稣也要跟我们算一算，那我们自己就会麻烦了。
Jangan pakai kepintaran kita, keengganan kita memberikan perpuluhan sehingga kita menggunakan berbagai alasan dengan mengutip ayat Alkitab sana sini. 不要因为我们的聪明，我们自己不愿意，就我们引用圣经里的章节。 Di dalam Matius 5 ayat 20, 马太福音5章20节， kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. 如果我们的生活不比法利赛人好，那我们不能进天国。 Bagaimana kehidupan mereka? 他们的生活如何呢？ Kita bisa baca di dalam Matius 23 ayat 23. 我们可以看马太福音23章23节， Di situ tertulis mereka bayar perpuluhan. 在那边写的是他们就是奉献1/10。 Lalu di dalam Matius 22 ayat 21 dikatakan, 在马太福音22章21节， ini perkataan yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. 这就是主耶稣所说，向他的门徒所说的。 Hari ini kita juga murid-muridnya Tuhan Yesus kan? 今天我们也是主耶稣的门徒。 Berikanlah kepada kaisar, ya berarti kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan. Dan juga berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 就是说呀，是该塞的，该塞的物当归给该塞，神的物当归给神。 Bayar pajak kepada pemerintah. 给那个政府是我们要付那个税。 Pendapatan kita yang bekerja di kantor maupun yang buka bisnis, itu kita harus bayar PPh 21 atau PPh 25 orang pribadi bukan? 在公司工作的人或者我们自己做生意，也 Kenapa 要 nggak 那 ada 个 yang tawar-menawar sama pemerintah, jangan potong 5% atau jangan potong pajak progresif sebesar apa? 要交税？为什么我们没有跟政府说不要我们不用给你5%的？ Kenapa saat kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, kita harus keberatan akan nilai 10%-nya itu? 为什么如果我们要交给主耶稣奉献1/10，那我们为什么有意见？ Padahal itu semua berkat yang Tuhan berikan loh. Tuhan nggak minta lebih dari 10%. 其实那个是从神给我们的，他只是要我们的1/10。 Semua yang Tuhan berikan kepada kita itu milik Tuhan, bukan milik kita. 神所给我们的都是归于他的， Jadi kita 不是我们 coba 的。 ubah pemikiran kita. 所以我们要改变我们的想法。 Pendapatan yang boleh saya gunakan itu hanya 90% karena itu yang diberikan Tuhan kepada saya. 我可以用的收入就是只有90%，因为那个是神给我的。 Tapi yang 10% jangan dicuri. 但是1/10的你不要偷的。 Berikanlah kepada Tuhan apa yang memang menjadi miliknya. 该给主耶稣就归于他。 Kalau sampai kita mencuri milik Tuhan, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. 如果我们偷神的东西，那我们不能承担后果。 Jadi saat kita punya keraguan, gunakanlah kebenaran sebagai tolak ukur kebenaran. 如果我们怀疑，那我们应该用真理来判断。 Bagaimana menggunakan tolak ukur ini dan kebenaran apa yang dapat dipelajari? 怎么用这个真理来判断呢？ Jawabannya Tuhan Yesus. 就是答案就是主耶稣。 Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Jika engkau melakukan apa yang kuperintahkan, maka engkau akan diselamatkan. 耶稣说：“我就是真理，你们若遵行我的命令，就必得救。” Maka kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, tradisi-tradisi manusia. Tapi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan termasuk perpuluhan ini. 所以呢，我们要遵行就是神的命令，不是人说的命令。 Firman Tuhan itu tidak berubah dari zaman dulu, sekarang, sampai akan nanti. 神的道从以前到现在就没有改变。 Sebentar lagi tanggal 14 Februari. 过不久就已经2月14日了。
Kalau kita ke mall, ke toko-toko, kita akan lihat tuh ya, mungkin sekarang nyaru dengan hiasan Imlek gitu ya. Nah biasanya itu akan diwarnai dengan nuansa-nuansa pink, bunga-bunga, coklat-coklat. 如果我们去商店或者商场，可能我们会看到很多粉红色的，有很多气球啊、花呀、巧克力啊， Nah mungkin perayaan ini yang ditunggu-tunggu oleh pasangan kekasih. 可能是一对情侣很期待这个节日。 Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat gereja Yesus Sejati, 但是我们是真耶稣教会的儿女， kita harus punya sikap yang bijaksana. 我们应该有明智的态度。 Apakah kita perlu merayakan hari Valentine ini? 我们需要庆祝情人节吗？ Mungkin ada yang bertanya dan berpikir, 可能有人问，有人想， memang kenapa rayain Valentine? 庆祝情人节又如何呢？ Cuman kasih bunga, tukeran coklat, nggak kenapa-napa juga kan? 只是送给花，然后送巧克力，也没什么。 Apakah kita tahu dari mana asal budaya Valentine ini? 我们是否知道这个情人节是从哪里来的？ Apakah di Alkitab tercatat memerintahkan kita merayakan hari Valentine ini? 圣经里记载我们要庆祝情人节吗？ Budaya Valentine ini dikaitkan dengan nafsu, seks bebas, dan materialistik. 情人节文化常常以情欲然后那个滥教和物教主题在一起联系在一起。 Valentine adalah romansa kisah dunia yang berpusat pada emosi dan diri sendiri. 情人节是一种世俗的浪漫，它以情感和自我为中心， Serta penekanan pada perasaan romantis, ketertarikan, emosional, hadiah, atau momen sesaat. 就是强调浪漫的感觉，情感吸引和礼物。 Di suatu negara di benua Asia, 在一个国家，在一个州， apakah Bapak Ibu tahu bagaimana siswa-siswi sekolah merayakan hari Valentine ini? 你们知道那些学生怎么庆祝情人节吗？ Ini dikenal dengan hari bukan hari kesucian atau keperawanan. 是他们说不是一个处女节。 Jadi mereka memberikan bunga kepada seseorang dan meyakinkan orang itu untuk melepaskan kesuciannya dan diberikan kepada dirinya. 男人可能会送给女人花，然后说服她要给她的处女给送花的人。 Ini bukti tanda kasih mereka kepada orang yang mereka sayangi. 这个行为是证明他们对那个人的爱。 Kita yang sudah jadi orang tua, 我们当父母的， memang kita mau anak-anak kita sampai melakukan hal seperti ini. 我们要我们的儿女这样做吗？ Kalian yang para pemudi, para remaja, anak-anak Tuhan, mau melakukan hal-hal seperti ini? 你们青年人也要这样做吗？ Melakukan hubungan suami istri sebelum menikah di hadapan Tuhan adalah perbuatan dosa. 结婚以前发生性关系在主的面前是一个罪恶。 Dan saat kalian nanti mau menikah, 当你要结婚的时候， kalian tidak akan bisa diberkati di dalam rumah Tuhan. 你们不能在主的家被祝福的。 Sesuatu yang busuk itu nggak bisa ditutupi lama-lama. 很臭的不能盖得很久。 Mungkin dipikir orang tua nggak tahu, tapi saat kalian menikah orang tua akan bertanya, kenapa kalian tidak bisa diberkati di dalam rumah Tuhan? 可能你以为父母不知道，但是当你要结婚的时候，父母会问为什么你不能在神的家祝福呢？被祝福。 Ini bukan kasih seperti inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 这不是主耶稣教我们的爱。 Tuhan mengajarkan kita tuh mengasihi setiap hari bukan hanya untuk momen-momen tertentu.
主耶稣叫我们就是要每天爱别人，不是只有在一天而已。 Mengasihi dengan hidup kekudusan, bukan secara seksualitas atau materialistik. 就是以圣洁为爱，不是因为那个物质主题的。 Jadi sebagai anak-anak Tuhan, 成为神的儿女， janganlah kita mau disesatkan dengan berbagai pengajaran, tradisi, ataupun rumor yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti hari Valentine ini. 所以我们不应该被那个各种不符合真理的教导，传统就被误导了。 Pada saat Tuhan Yesus diadili, 当主耶稣被审判的时候， banyak yang menghakimi Tuhan Yesus termasuk Pilatus. 很多人审判他，其中也是包括是那个比拉多。 Pilatus dia tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. 比拉多没有发现主耶稣的任何罪， Tapi mengapa Pilatus akhirnya memutuskan Tuhan Yesus itu bersalah dan disalibkan? 但是最后他为什么还是审判主耶稣有罪呢？ Kita bisa baca ini di Lukas 22 ayat 22 sampai 23. 请看路加福音23章22节到23节。 Ternyata kebenaran itu ditutupi dengan teriakan manusia dan akhirnya teriakan itu yang menang. 就是真理被那个世人的叫喊声掩盖了，最终还是那个叫喊声的那个取得了胜利。 Pilatus takut kepada mereka dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. 比拉多惧怕他们，所以最终还是主耶稣被钉在十字架上了。 Hari ini kita boleh merenung, apakah kita seperti Pilatus, takut terhadap teriakan orang banyak? 今天我们可以一起反思，我们是否像比拉多一样，就是惧怕那个害怕人群的叫喊声， Sehingga akhirnya kita kalah dan tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. 所以最终还是我们失败了，没有遵行神的话语的真理。 Tapi firman Tuhan mengajarkan pada hari ini kepada kita, kita harus seperti Yasobam. 我们今天教我们就是我们要像大卫的勇士一样，就是像那个亚述班一样。 Dengan keberanian dan sandaran kepada Tuhan, kemenangan didapatkan. 他依靠主耶稣，他就得胜了。 Yang kedua yaitu Eleazar anak Dodo orang Ahohi. 第二就是亚哈人丘多的儿子，就是以利亚撒。 Jika kita berada di situasi seperti si Eleazar ini alami dan melihat para musuh mendekat, kita mungkin berpikir udah nggak ada kesempatan untuk menang. 如果我们像他在这样的情况下，好像那个敌人已经越来越近，好像没有机会可以得胜了。 Mungkin kita akan melarikan diri, tapi tidak dengan Eleazar. 可能我们会逃跑，但是以利亚撒并没有这样做。 Pada saat kita menghadapi kesulitan, apa tindakan kita? 当我们遇到困难的时候，我们会做什么呢？ Apakah kita punya keberanian dan untuk menghadapi kesulitan ini, atau kita langsung melarikan diri saja? 我们是否有勇气面对这些困难，还是我们选择逃跑呢？ Kita harus belajar menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita alami. 我们必须学会面对我们的困难。 Kalau di dalam pekerjaan, kesulitan-kesulitan yang kita temui kita bisa atasi satu persatu, karir kita akan menanjak. 如果我们在工作上我们可以面对困难，那我们的事业必须呢那个蒸日上。 Tapi bagaimana di dalam pelayanan? 但是在服侍主耶稣的时候是如何呢？ Apakah kita pernah mengalami situasi dalam pelayanan di mana satu persatu orang-orang itu mundur dan mungkin hanya tinggal sedikit orang saja di dalam pelayanan itu? 我们是否经历过参与那个侍奉只剩下几个人而已？ Atau pada saat kita datang kebaktian atau menghadiri persekutuan, yang datang itu hanya sekitar 5 sampai 6 orang. 5-6 orang ini datang ya karena mereka ada tugas. 或者我们参加团契或者参加聚会，但是来的人只有几个人而已。因为那个来的人也是因为他们有任务才来。 Saat kita menghadapi ini, bagaimana sikap kita? Tetap bertahan atau ikut keluar? 当我们面对这一些，我们还是坚持，
我们坚持还是离开呢？ Ada orang-orang yang tetap setia hadir karena mereka mengingat firman Tuhan. 有些人还是坚持参加，因为他们记得神的话语。 Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 因为无论在哪里，有2、3个人奉我的名，聚会，那里就有我在他们的中间。 Jadi berapa jumlah orang yang hadir itu bukan masalah. 多少人来参加是不是问题？ Lihat Eleazar, dia melawan sendirian. 看以利亚撒，他一个人战斗。 Kalau pakai logika manusia, ini nggak ada kesempatan menang. Ini namanya misi bunuh diri. 如果按照我们人的逻辑，这就是不可能的事儿，这可以说是自杀的。 Tapi karena Tuhan menghendaki ia menang, Tuhan ada bersama dengannya. Dan dia bisa mengalahkan tentara Filistin. 但是因为主耶稣要他得胜，所以他可以击败非利士的人。 Ini membutuhkan iman dan keberanian. 这需要信心和勇气。 Tidak dijelaskan apa strateginya, ya. Tapi dia memenangkan pertempuran karena Tuhan ada bersama dengannya. 没有解释他用什么策略，但是在这里告诉我们，他就是因为神就是得胜了。 Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, 如果主与我们同在， kita akan dapat mengatasi kekurangan kita. 我们会让我们的缺点没有了， Mengatasi rintangan kita. 要击败了我们的挑战。 Di suatu cabang di gereja Yesus Sejati di sebuah negara, 在一个国家有一座真耶稣教会， hari itu mereka akan mengadakan perjamuan kudus. 那天他们要举办圣餐。 Kita tahu ya kalau di gereja Jakarta sekali perjamuan kudus itu sekitar 300 sampai 350 orang. 我们知道在雅加的教会，如果举办圣餐，来的人大概有350个人。 Pada saat perjamuan kudus diadakan, walaupun itu diadakan di hari Minggu, kita semua harus datang berkumpul. Kenapa? 举办圣餐的时候，虽然是星期天举办的，但是我们都必须来。为什么呢？ Karena kita datang berkumpul untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan ini adalah perintah Tuhan. 因为我们要来纪念主耶稣的死，这就是主耶稣的命令。 Tapi pada saat itu gereja itu yang datang perjamuan kudus hanya sekitar 6 orang. 但是那个教堂来的人只有6个人， Gerejanya kosong. 那边有很多空位。 Dan yang memimpin gereja pada saat itu adalah pendeta undangan. 带领那个圣餐的就是被请来的传道。 Tapi pendeta ini nggak memotong khotbahnya karena dia melihat aula itu hampir kosong. 但是这位传道没有缩短他的讲道， Dia tetap memimpin jalannya ibadah seperti aula itu dipenuhi banyak orang. 他还是带领聚会，就是好像在里面是有很多人。 Pendeta dan para pengerja dan jemaat yang hadir, mereka itu adalah para pahlawan yang sejati. 就是他们是真正的勇士。 Seorang pahlawan sejati bukan berarti dia akan tampil gagah jika ada yang memperhatikan. 真正的勇士并非在那个众目睽睽之下就高高之上， Dan pergi jika orang lain pergi. 然后在众目睽睽呢，就会悄然离去。 Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, banyak yang meninggalkannya termasuk murid-muridnya. 当主耶稣被钉在十字架上，很多人离开他，包括他的门徒。 Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus? 我们是包括那个离开主耶稣的人吗？ Saat gereja mengalami kesulitan, 当那个教会遇到困难的时候， saat gereja butuh bantuan, 当教会需要帮助的时候， saat gereja membuka daftar pelayanan,
当教会需要很多人来侍奉， Saat Tuhan Yesus paling membutuhkan kita, 当主耶稣最需要我们的时候， di manakah kita? 我们在哪里？ Tetap tinggal atau pergi? 我们留下还是离开？ Tetap sedia melayaninya atau memilih pergi? 还是愿意侍奉他，还是离开呢？ Eleazar dia benar-benar seorang pelayan, pahlawan, karena dia tetap tinggal walaupun dia sendirian. 以利亚撒是一个真正的勇士，因为他其实是独自一人，他还是留下来。 Hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan 今天我们从神的话语中学习了， bahwa dalam pekerjaan Tuhan tidak ada yang berdiri sendiri. 在神宫中没有一个人那个奋斗的。 Tuhan memanggil kita untuk menjadi prajurit-prajuritnya, para pahlawan yang setia, yang mau dipakai Tuhan untuk mendirikan kerajaannya di dunia ini. 就是神呼召我们成为他的精兵，就是他要让我们建立他的那个在地上的国度。 Saat Daud membangun kerajaannya, dia juga menemui kesulitan-kesulitan. 他为建立他的王国的时候，也是遇到很多困难。 Namun Daud tidak berjalan sendirian. 但是大卫并不是一个人走， Karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang mempunyai iman, berani, dan setia sehingga dia menjadi seorang raja. 因为神给了他有信心、勇敢的人，也是很忠心的人。 Mereka mungkin orang-orang yang tidak dikenal, tidak suka berdiri di depan, tapi Tuhan melihat hati dan kesetiaan mereka. 他们可能是不是很有名的人，但是主耶稣看他的忠心。 Saat kesulitan-kesulitan itu datang, banyak yang melarikan diri, namun tidak dengan Yasobam dan Eleazar. 当困难来的时候，许多人逃跑，但是那个亚硕班和那个以利亚撒并没有。 Saat ini gereja, kerajaan Allah juga membutuhkan banyak para pahlawan. 今天呢，神的国也需要很多勇士。 Mungkin ada yang berani, percaya, beriman, dapat menghadapi kesulitan tantangan, tapi ada juga yang tidak dan memilih pergi. 可能有的人很勇敢，可以面对困难，但是有的人选择离开。 Tapi mereka yang bertahan dan berharap kepada Tuhan akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. 如果选择那个坚持的话，他们会获得平安。 Dan masalah satu persatu akan dapat terselesaikan. 问题一个一个就会解决了。 Ini adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh gereja, dibutuhkan untuk mendirikan kerajaan Allah. 这就是教会需要的人，就是要建立天国的人。 Kita harus memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kita. 我们要求神，让神帮助我们， Sehingga kita dapat seperti pahlawan Daud yang mempunyai iman yang kuat. 所以我们会像大卫的士兵一样， Keberanian dan percaya kepada Tuhan Yesus. 很勇敢，很有勇气的，而且有信心的。 Amin. Haleluya. 阿门，哈利路亚， Segala 阿门。 kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. 荣耀归于神，阿门。